Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Baik, murid-murid, hari ini kita akan belajar mengenai rima dan jeda yang ada di dalam pantun. Teruskan bersama dengan Cikgu Syauqi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Selamat bertemu kembali di dalam sesi pembelajaran dan pengajaran di rumah bagi subjek mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Okey, saya harap semua dah bersedia untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum memulakan, saya ada sedikit pantun saya ambil daripada internet, nak bacakan kepada kamu. Okey. Mawar di taman mekar nan indah, harum mewangi di rumpun serai, terukir senyuman pembuka kalimah, selamat datang murid diraih. Okey, jadi hari ni kita akan tengok yang pertama, objektif pembelajaran kita. Okey, murid dapat melafazkan 4 pantun dengan intonasi dan sebutan yang betul dan mengenal pasti 8 rima akhir dan jeda. Okey, apa itu rima? Apa itu jeda? Kita akan tengok satu persatu pada pagi ini. Jadi tunggu sampai habis pembelajaran cikgu. Okey, sebelum tu murid-murid boleh dapatkan buku teks sekarang. Ambil dan buka buku teks. Pastikan buku teks Bahasa Melayu tahun 2. Ada yang tersilap dia pergi buka buku teks abang dia Bahasa Melayu. Dia nampak Bahasa Melayu, dia buka buku teks tahun 3 atau 4, saya tak pasti. Carilah muka surat yang cikgu sebut tu, tak jumpa-jumpa kan. Orang belajar lain, dia belajar lain. Okey, muka surat 47. Okey, kamu akan tengok tajuk dia ialah utamakan kebersihan. Jadi kita teruskan dengan maksud rima dan jeda. Okey, maksud ini memang dah ada tersedia di dalam buku teks dekat info bahasa. Cuba kita baca dekat situ, dia tulis apa? Rima ialah bunyi yang sama pada huruf atau kata akhir dalam sesuatu rangkap pantun. Faham tak? Okey. Rima tu ialah bunyi yang sama pada huruf atau kata akhir dalam sesuatu rangkap pantun. Dekat hujung-hujung tu, saya rasa saya pernah ajar kamu di dalam kelas semasa sesi bersemuka. Yang dekat hujung-hujung tu ada, saya bagi tahu huruf ataupun bunyi yang sama. Dekat hujung. Sekejap lagi saya akan tunjuk. Okey. Manakala jeda pula ialah hentian sebentar di tengah baris pantun. Okey, dalam pantun kedua di dalam buku teks ni, okey, jeda ditandai dengan lambang tu. Sempang tu. Lambang sempang ni. Bila lambang sempang ni maksudnya dia tak ada lah sebenarnya dalam pantun, tapi untuk kita belajar pada hari ini, okey, buku teks ni dia letak tanda sempang tu menunjukkan dekat situ kamu kena berhenti sekejap. Lepas tu sambung balik. Berhenti sekejap, sambung balik. Itu adalah jeda. Okey, jom kita tengok pantun utamakan kebersihan. Tajuk dia utamakan kebersihan. Nanti akhir daripada topik ini, nanti kita akan cuba faham apa pantun tu nak sampaikan. Okey, lepas tu kita akan buat rumusan. Tapi sekarang ni kita nak baca pantun dahulu. Okey, buku teks muka surat 47 juga. Saya potong, saya ambil 2 rangkap pantun terlebih dahulu. Okey, kalau kamu tengok ni pantun yang pertama, cuba kita tengok sama-sama. Okey, saya bacakan dahulu pantun ini. Masak kari si ikan kaci, potong bersegi sayur umbut. Peralatan diri hendaklah suci, berus gigi dan sikat rambut. Nampak? Dia ada koma, lepas tu titik. Okey, dekat mana jedanya? Okey, sebenarnya jeda dia ada dekat sini lah. Kamu kena berhenti sekejap dekat sini. Okey, tu yang pertama. Masak kari si ikan kaci. Ada berhenti sekejap dekat sini tapi tak nampak lah. Jadi saya letakkan tanda ni supaya kamu dapat jadikan dia sebagai panduan untuk membaca pantun. Potong bersegi sayur umbut. Peralatan diri hendaklah suci, berus gigi dan sikat rambut.
Macam tu kalau kita nak baca pantun. Pantun tak boleh dibaca masak kari si ikan kaci, potong bersegi sayur umbut, peralatan diri hendaklah suci, berus gigi dan sikat rambut. Itu dia tak ada jeda. Bila tak ada jeda, jadi kita melafazkan pantun dengan cara yang kurang tepat lah. Okey. Dan apa tu rima? Rima ni yang telah diwarnakan dengan warna merah. Okey. Cuba baca balik rima tadi. Okey, rima dia kata apa? Ialah bunyi yang sama pada huruf atau kata akhir dalam sesuatu rangkap pantun. Ni kata akhir ni. Umbut, suci, ci, but, ci, but. Nampak? Pantun dia macam tu. Dia ada ci, but, dekat ujung dia. Dia ada ni lah rima. Dia sama sini. Dua ni sama, yang dua ni sama. Ayat pertama sama ayat kedua, ayat pertama sama dengan ayat ketiga, ayat kedua sama ayat yang keempat. Inilah yang dimaksudkan dengan rima. Okey, kalau dekat pantun rangkap kedua di bawah tu, dia dah letakkan sempang tu siap-siap sebagai panduan untuk kamu. Sempang ni tanda jeda lah, kamu kena berhenti sekejap lah. Kalau kita baca, mawar mekar disinari mentari, petik setangkai si gadis desa, baju bertukar setiap hari, tubuh memakai baru selesa. Macam tu kita baca, kita ada hentian sebentar. Dan kalau kamu perasan juga, nampak ni merah ungu, merah ungu. Maksudnya dekat sini pun dia punya pembayang dia ni pun nampak di akhirnya adalah AR, AI, RI. Ujung dia pun sama. Risa. Betul dia macam tu. Rima tu yang membuatkan dia jadi lebih bila kita baca tu dia lebih cantik lah, lebih menarik, cantik pantun kita baca tu. Jadi kalau kita baca dia akan jadi sekali lagi, mawar mekar disinari mentari, petik setangkai si gadis desa, baju bertukar setiap hari, tubuh memakai baru selesa. Macam itulah cara orang baca pantun dan cara hendak orang tulis pantun. Jadi kamu pula kena baca lepas ni. Kamu akan hantar tengoklah kalau mungkin hantar rakaman pada saya, atau lepas tu baru kamu buat latihan. Saya nak dengar. Okey. Jadi sebenarnya video ni saya hasilkan untuk murid yang tak dapat menyertai kelas secara live, iaitu melalui Google Meet. Jadi kalau dalam kelas saya akan minta murid membacakan pantun lah, melafazkan pantun, maafkan saya. Okey. Seterusnya kita akan tengok tentang rima yang saya beritahu tadi. Saya bulatkan balik. Yang sama saja. Jadi kali ni saya nak bulatkan supaya kita ingat tu rima. Yang saya bulatkan. Okey. Nampak? Ri-ci, gi-but. Ri-ci, gi-but. Macam tu lah bila kita baca rima. Dia ada rima. Sama juga dengan bawah ni pun. Okey. Okey, yang ni saya nak kita baca bersama-sama. Kalau yang di rumah tu, okey. Perangkap yang ketiga dan keempat. Kain lusuh bawa ke dapur, boleh dibuat pengalas kaki. Kasut dibasuh, kemudian berkapur, cantik dilihat, tidak berdaki. Okay. Rumpun pandan melindung telaga, daunnya lebat bertingkat-tingkat, seluruh badan bersih terjaga, barulah sahabat hendak mendekat. Jadi dia memang ada intonasi dia macam tu, dan dia ada rima. Kalau kamu perhati kat sini, mana satu rima dia? Nampak tak rima dia? Pur, ki, nampak? Dapur, kaki, berkapur, kaki. Macam itulah rima dia. Okey. Macam kalau yang ni, ga, kat, telaga, tingkat, terjaga, mendekat. Itu adalah rima. Okey, jadi murid-murid, sebelum kita tamatkan kelas kita, kalau kita baca pantun ni kan, apa sebenarnya yang nak disampaikan di dalam pantun ni?
Cuba kita tengok. Okey. Keseluruhan pantun ni adalah mengenai tentang utamakan kebersihan. Pantun ni adalah tentang utamakan kebersihan diri kamu sendiri. Kalau kamu perhatikan dekat setiap rangkap ni, dia ada benda yang dia nak sampaikan. Masak kari si ikan kaci, potong bersegi sayur umbut. Peralatan diri hendaklah suci, berus gigi dan sikat rambut. Peralatan diri hendaklah suci ataupun bersih. Okey, kamu kena berus gigi dan sikat rambut. Mawar mekar disinari mentari, petik setangkai si gadis desa. Baju bertukar setiap hari, tubuh memakai barulah selesa. Yang kedua ni dia nak beritahu kita bahawa baju tu mestilah dipakai yang bersih, ditukar setiap hari. Jangan pakai baju yang sama sahaja. Okey, mestilah dibasuh dan dipakai baju yang bersih, barulah kita selesa. Okey, yang ketiga, kain lusuh bawa ke dapur, boleh dibuat pengalas kaki. Kasut dibasuh kemudian berkapur, cantik dilihat, tidak berdaki. Kalau kasut sekolah kamu basuh, mestilah letak dengan kapur lah. Kapur tu warna apa? Kapur tu warna putih. Jadi barulah kasut tu nampak putih, bersih dan tidak berdaki. Okey. Okey, dan yang terakhir, rumpun pandan melindung telaga, daunnya lebat bertingkat-tingkat. Seluruh badan masih terjaga, barulah sahabat hendak mendekat. Nampak tak dia cakap tu kan? Kalau seluruh badan kita bersih, wangi, okey, kita jaga betul-betul kebersihan kita, okey, barulah kawan-kawan kita tak lari jauh daripada kita. Semua orang nak berkawan dengan kita. Ada tak orang nak berkawan dengan yang busuk? Jadi tak ramai suka dengan orang tak suka dengan benda yang kotor. Manusia ni dia suka dengan benda yang bersih. Jadi kamu kena jaga kebersihan diri kamu. Macam mana nak jaga kebersihan? Mestilah mandi, mestilah berus gigi, mestilah membersihkan rambut kamu. Lepas tu baju kamu tukar setiap hari, jangan pakai baju yang sama. Baju tu mestilah bersih. Kalau kotor tukar. Lepas tu kasut pun sama. Kalau kotor basuh, jemur kering, kapurkan dia, jemur. Barulah kita menjaga kebersihan diri kamu. Satu lagi kebersihan yang selalu kita lupa adalah kuku. Kuku kamu tu mestilah sentiasa pendek. Kalau panjang, kamu kena potong lah. Hari ni hari Jumaat, okey, sunnah untuk kita memotong kuku pada hari ni. Kalau tidak, nanti ada kuman, kotoran yang lekat pada kuku. Bila kamu tak basuh tangan, kamu makan, kamu akan mengalami sakit perut, kerana perut tu telah dijangkiti oleh kuman ataupun bakteria. Okey, jadi itu saja mengenai pantun. Itulah mengenai lafaz pantun. Okey, tugasan kamu. Okey, kamu lengkapkan latihan di dalam buku aktiviti jilid 1 muka surat 54. Okey, jadi jangan salah muka surat 54. Okey, kamu lengkapkan latihan tersebut. Kemudian kamu ambil gambar dan upload ataupun kamu submit di dalam Google Classroom. Okey. Okey, jadi cikgu beri masa untuk latihan ini adalah sampai esok. Sampai hari esok malam. Okey, jadi itu saja daripada cikgu. Kalau ada apa-apa soalan, boleh berhubung dengan cikgu. Kamu tahu kat mana nak cari cikgu? Banyak platform ataupun banyak cara kamu nak berhubung dengan cikgu. Sama ada melalui WhatsApp ataupun Telegram pun boleh, ataupun kamu nak tanya di dalam Google Classroom pun boleh. Okey, jadi bahan ini akan cikgu upload juga di dalam Google Classroom untuk murid-murid yang tak dapat nak join kelas secara live. Mungkin ibu dan ayah ada bekerja, malam baru dapat belajar. Jadi saya fahamlah semua tu. Okey, terima kasih di atas kerjasama yang telah kamu berikan. Okey, jumpa lagi pada sesi pembelajaran pada minggu hadapan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.